Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat satu-satu projek multimedia lah di dalam menggunakan Animate ni. Okey, so contohnya seperti inilah. Contoh ni saya buat dalam PowerPoint lah Yang maknanya contoh isi-isinya ataupun kandungannya adalah seperti inilah. Kita ada um, page yang pertama, yang mana page yang pertama ni yang memperkenalkan logo kita. Kemudian kita ada page yang kedua, yang mana dekat page yang kedua ni dah ada menu kat sini, and then di sebelah kanan ni adalah konten ataupun kandungan terhadap page tersebut lah. Okay, dan diteruskan dengan page yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dia akan mengandungi konten-konten ataupun isi-isi kandungan dalam page tersebut. Okay, so saya cuba untuk buat lebih kurang macam ni lah ataupun tunjukkan saja macam mana kita nak susun, macam mana kita nak aturkan, macam mana kita nak buat coding untuk button dan sebagainya. So basically coding untuk button saya dah tunjuk dah pun dalam video yang lepas. So boleh rujuk kat sana lah Okay, so contohnya lah kita nak buat dalam projek kita tu kita dah rancang untuk buat sebanyak 3 page ataupun 3 scene lah kalau dalam Animate ni. So kita boleh sediakan terus lah scene yang ada. Okey, so sekarang ni mungkin ada satu scene, jadi kita boleh masukkan scene yang kedua dan scene yang ketiga. Kita kat sini dah ada 3 scene. So kita boleh ada scene 1, scene 2, scene 3, dan kalau kita nak tukar nama-nama scene tu, kita boleh pergi saja buka drawer scene ni dan kita boleh double click. Contohnya scene yang pertama tu kita nak bagi nama menu. Okey, scene yang kedua kita nak bagi nama introduction. Okay, introduction. Dan scene yang ketiga ni nak bagi nama mungkin apa nama ni, gambar contohnya lah. Alright. So untuk scene menu, setiap kali kita klik kat sini dia akan bertukar. Okay, sekarang ni saya klik pada scene gambar, so kita akan masuk pada gambar lah. Kalau saya klik pada introduction, so kita akan masuk dekat introduction. So now kita nak pergi masuk dekat menu. Okay, so pada menu ni kita nak buat lebih kurang macam yang saya buat dalam PowerPoint ni, iaitu kita nak buat ada ikon yang mewakili kita punya logo lah. Kemudian kita ada button-button ataupun ayat-ayat dan perkataan-perkataan yang membolehkan kita link lah. Okey, buat link. Okey, so terpulang paling senang kalau dalam Animate kita buat button lah. Alright. So kita boleh buat saja dulu pembahagian stage ni. Mungkin kita nak buat warna stage tersebut lebih kurang macam warna tadi ke, ataupun tak kisahlah warna macam mana, tapi kita nak bahagikan. Okey, bahagikan yang bahagian kanan ini adalah bahagian untuk kita buat konten, dan bahagian kiri adalah bahagian untuk kita buat buat menu lah. Okay, so kita isikan apa yang sepatutnya kita nak letak. Dia terlebih sikit tak apa, sebabnya apa saja yang berada di luar stage dia tak akan dipamerkan lah. Okay, so kita pilih warna ni. Kemudian untuk menu kita kekalkan warna putih contohnya. Okay, so untuk perkara-perkara lain yang ada dekat menu ni, okay, kita buat pada layer yang berbeza lah, supaya layer ni kita boleh lock. Bila layer ni kita lock, dia tak akan terjejas apa-apa. Kita boleh usik dia lah. Okay, so kita tambahkan satu lagi layer, yang mana layer ni adalah untuk button ataupun button 1, button 2. Kita boleh je nak letak, cara yang terbaik adalah satu objek, satu layer. Okay, so button, kalau tengok dalam library tak ada button lagi, so kita boleh buat button dulu. Okay, contohnya kita buat satu button yang simple dekat simbol. Insert new symbol button. Okay, saya bagi nama my button. Alright, so pilih bentuk oval ke contohnya. Okey, kemudian saya lukis satu button yang berbentuk oval. Kita boleh je sebenarnya nak buat
bentuk apa pun tak kisah sebenarnya. Tapi saya malas saya nak mudah-mudah je ni. Okay, warnanya agak gelap sikit pada warna asal warna tu. Okay, saya buat gelap sikit. Alright. Macam ni ke? Okay. Kemudian untuk button, kita masukkanlah keyframe. Okay, insert keyframe pada setiap up, down, over dan hit tu. Okay. Boleh juga tekan F6. Sama saja. So, dekat over ni saya suka untuk ubah sikit. Okay, ubah sikit penampilan button tersebut. So, pergi dekat over. Dan kita besarkan dia punya size sikit. Dan saya nak tukarkan dia punya warna. Okay, tukarkan warna jadi sedikit gelap lah. Okay. Okay, so apabila up, okay. Yang ni over, iaitu ketika mouse lalu. Dan ni down dan hit, tak ada pertukaran apa-apa lah. Okay, selesai. Kemudian masuk balik kepada menu. Dan untuk button yang pertama, saya masukkan satu button. Okey, kemaskan dia ataupun masukkan dulu pun tak apa. Kemudian kita buatlah resize asing-asing. Okey, kemudian masukkan button yang kedua. Okey. Apa kita boleh copy paste sebenarnya. Kita copykan yang ni dan kita pastekan ke sini. Kita akan dapat saiz yang sama. Kita nak buat benda ni biar dia konsisten. Okey, kemudian buat satu lagi button pada layer yang seterusnya, button 3. Kita dah copy tadi, kita pastekan saja. Okey, contohnya macam ni lah. Alright, dan saya buat satu lagi button iaitu button exit. Okey, so pergi balik kepada insert, new simbol, exit button. Okey, so exit button ni saya buat bulat warna merah. Okey, warna merah yang agak gelap. Okey. Dan saya letakkan huruf X. Boleh je nak tulis kat sini pun. Okey, letakkan huruf X. Ambil teks. Okey, dan typekan huruf X kat situ. Okey, dia dah jadi warna merah. So, kita tukar warna. Dia jadi warna putih. Alright. Tak tukar warna. So, warna putih dekat properties. Kat sini. Sorry. Okey. So, settle kat situ. Dia dah ada. So, kita alihkan saja dan letak di tengah-tengah ini. Okey. Gunakan arrow key. Okey, settle. Kalau nak ambil daripada internet pun boleh. Tak ada masalah. Right. Nak ambil gambar X, pangkah tu di internet pun boleh. No problem. Import saja. Okey, import. Okey, so berbalik kepada menu. Balik pada library. Okey, ambil button tu. Okey, kita pergi pada, kita buat layer barulah, layer exit button _b. Okey, letak kat sini and then kita resizekan dia. Okey, so in case pengguna kita nak keluar, so dia boleh keluar dekat menekan button exit ni sajalah. Okey, kemudian kita ada beberapa benda yang kita nak masukkan. Contoh kita nak masukkan logo kat sini. Alright, pergi kepada, kita nak import gambar-gambar yang kita dah buat. Okay, so kita pergi pada import to library. Nak senang kita import ke library lah ya. Cari dekat mana bahan yang kita ada tu. Okay, contoh di sini pakai sini. Okay, kita ada copy PNG. Okay, so kita dah ada gambar copy PNG ni. Jadi kita boleh masukkan lah. Alright, besarnya gambar dia. Saya terlupa yang gambar ini dia ada background dia warna macam ni. So, mungkin kita boleh tukarlah color scheme untuk menyamakan. Okay. Tak adalah color tu jadi lain sangat.
So kita nak samakan color scheme tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya kita nak letak logo ni di bahagian atas ni. Okey, kita nak letak kat sini logo dia. Alright. So dekat bahagian ni kita nak warnakan dia. Boleh je, tak masalah. So kita warnakan kita punya stage ni. Kita warnakan kita punya stage dengan color picker. Settle masalah. Okay. So senang. Alright. Jangan sakit-sakit kepala. Okay. Alright. So saya buat macam ni sebabnya kita punya apa nama ni, gambar ni sebab dia ada warna background macam tu. Kalau tak letak pun tak apa. Okey. Okey, so saya pergi letak gambar ni dekat button exit. Okey, saya letak dekat button, dekat layer lah. Ataupun saya masukkan dekat layer yang lain. Okey, saya masukkan kat sini. Saya copy paste je. Alright. Sebab kalau saya letak kat lain, mungkin saya boleh animatekan ke. Ataupun kalau tak nak animate pun boleh lah. Kalau ada animation yang awak dah buat, boleh masukkan kat sini, no problem. Alright, ataupun yang logo ni kita nak animatekan, boleh. Okay, kita pergi modify and then pergi insert new symbol lah. Okay, kita buat apa? Kita buat movie clip pun boleh. Iaitu kita buatlah logo contohnya. Okay. So, kita boleh ambil copy PNG ni lagi tadi. Letak dekat situ. Nak kena resize balik semula ni. Okay. Contohnya kita nak buat dia jatuh tergolek-golek ke. Ataupun daripada tak ada kepada ada ke. So, apa kita nak buat dengan apa? Kita nak buat dengan logo ni. Contohnya kita nak tukar dia daripada tulisan kepada logo ni. Contohnya daripada logo ni kepada nama kedai kita contohnya, ataupun nama produk kita. Okay. So example nak suruh berubah dalam masa 2 saat. Okay, so kita letakkan dulu F6 ataupun insert keyframe kat situ. Okay, so daripada logo ni kita nak tukar dia jadi nama kedai kita. Contohnya nama kedai kita Cool Coffee. Contoh. Okay, contohnya nama dia Cool Coffee. Alright, so nak nampak cantik sikit, kita pilihlah warna tulisan ni seperti hijau ni ke. Okay. So tulisan tu mungkin tukar jadi tulisan lain. Carilah benda yang rasa macam sesuai. Bolehlah kot. Okay. So kita nak tukar gambar ni tadi kepada perkataan Cool Coffee ni. Jadi macam nak buat, kita dah ada dekat keyframe yang kedua ni dah ada 2 benda. So kita ada Cool Coffee dan ada gambar ni. So kita buang gambar ni. Right, kita buang gambar ni dan kita buat okay, so kita kena tukar benda ni menjadi shape dulu. Dua-dua kita tukar jadi shape dulu. Okay, pada frame yang pertama, kita tukar dia jadi shape dengan buat break apart. Okay, tulisan ni pun kita tukar dia dengan cara kita buat break apart. Okay, break apart 2 kali. Alright, so dia dah jadi tulisan ni. So kita boleh buat right click, kita boleh buat shape twin. Okay, kita boleh tengoklah shape twin macam mana. Okay, kalau kita enter. Alright. Bolehlah tu. Okay, lepas tu kita buat satu lagi pergerakan. Perkataan Cool Coffee ni akan turun ke bawah sikit. Okay, kemudian kita masukkan semula
sheet ni tadi. Okay, masukkan semula. Saya copykan aja. Dan saya pastekan kat sini. Okay, saya pastekan saja. So, perkataanku copy ni pun kita cut dululah. Kita cut. Supaya hak ni kita boleh turunkan sikit. Dan kita paste. Supaya kita boleh letak di bawah ni. Supaya macam jadi logo lah Jadi macam logo. Alright. Dan kita letak bulatan sikit ke. Bulatan yang hanya ada warna coklat ni ke. Okay. Tapi dalam ni tak ada apa-apa. Kita buat bulatan je. And then stroke dia tu kita bagi tebal sikit. Contohnya stroke tu nak 6 point. Okay. So kita cuba lukis dulu lah. Alright. Cuba lukis. Alright. Okay. Nampak macam bagus je. Nampak macam okey je. So okey lah. Dan kita cuba run. Okay, so adalah beberapa. So kalau nampak macam cepat sangat, kita tambah je lah masa dia dengan F5. Klik je kat sini, kat mana-mana, and then tambahkan F5, maknanya kita tambahkan dia punya frame lah. Alright, so kita bagi masa lah sikit dia. Okay. Okay. So, cuma ku copy tu lah dia macam apa nama? Okay, tak apa. Kita tambahkan je masa kat sini supaya dia beberapa saat untuk orang sempat baca. So, kat situ tak ada apa-apa perubahan lah yang kita buat. Okay, tambah je masa. Okay. Alright, lepas pada 2 saat tu dia akan berubah balik lah. Okay, so settle kita punya logo. Kita pergi pada menu. Mana pergi menu kita? Okay, so gambar ni kita boleh buang je lah dulu untuk layer 6 tu. Dan kita gantikan dengan logo ni tadi. Okay, kita gantikan dengan logo, masukkan kat situ. Alright, so kalau kita buat Control Enter. Oops, sorry, bukan Control Enter. Kita buat Control dan Enter. So, kita boleh nampak lah animation kat sini yang berlaku. Alamak, jadi besar sangat. Okay, so kita kecilkan sikit lah sebab dia jadi besar sangat. Okay. Kecilkan sikit. Control dan Enter. Okay lah tu. Alright, so ada animation kat situ. Kemudian kita boleh mulalah letak konten dan sebagainya lah kat sini. Okay, contohnya kat sini kita nak masukkan teks lah. Okay, teks berkenaan dengan kedai kita dan sebagainya. Ataupun dekat button-button ni kita nak bagi nama kan. Button ni button apa. Okay, button untuk menu. So, kita bagilah nama kat dia. Alright, contohnya menu. Okay, so kita kecilkan tulisan dia. Mungkin 30, okay. Kalau warna hijau tak kena, tukar warna lah. Okay. Kemudian dekat button number 2, copy je tak apa. Okay. Copy dan button number 2 kita pastekan dia. Alright. About contohnya. Okay. Kemudian button yang ketiga. Kita nak letak gallery, for example. Okay, so settle lah. Jadi kita boleh buat lah. Okay, kita boleh buat macam ni. Dan coding untuk kita nak codekan setiap setiap
menu ni. Okay, setiap button ni saya dah tunjukkan dalam macam nak buat button. Okay, so template ni kita boleh copy je sebenarnya. Okay, kita boleh copy sahaja semua benda ni dan kita masukkan ke dalam introduction pula. Okay, so secara template ni lah kita boleh copy, tapi kita tak boleh copy dengan layer. Jadi bila kita dah copy, masukkan satu kat sini, dan kita boleh create lah layer yang baru. Contohnya yang background tadi kan, background dia tak copy sebabnya kita lockkan background layer satu ni. Okay, so kita copykan supaya kita tahu okay, exact color, benda tu lagi konsisten. Okay, so kita letak, ataupun cara yang paling mudah adalah pergi pada scene ni. Kita boleh saja sebenarnya right click, duplicate, tak boleh lah. Okay, kita pergi je pada scene ni dan kita tekan pada duplicate menu ataupun duplicate scene kat sini. So dia ada menu copy. Jadi daripada menu copy ni kita ada semua benda. Okay, menu dan menu copy akan buat benda yang sama. Jadi sekurang-kurangnya okay, isi ini saja yang kita perlu tukar. Okay, isi ini saja yang kita perlu tukar. Hal lain ni kita dah tak perlu tukar. Kita codekan siap-siap. Okay, caranya adalah untuk menu yang pertama ni, okay, kita untuk scene yang pertama ni kita codekan siap-siap semua benda ni. Okay, menu, about, gallery, nak stopkan dan sebagainya, kita code siap-siap. Okay, lepas tu apabila kita dah code siap-siap, kita boleh copy ataupun duplicate saja, and then kita bagi nama. Okay, kita duplicate dan bagi nama baru. Contohnya ini adalah untuk about. Okay, so yang ni gallery ni adalah untuk gambar. So introduction ni tak payahlah. Contohnya introduction kita nak buangkan je. Okay, so gambar tak ada apa-apa lagi. Jadi kita boleh je buat duplicate about ataupun menu. Okay, kita duplicate dan kita bagi dia nama gambar ataupun gallery. Okay, so yang tak ada apa-apa ni kita boleh buang. Itu adalah cara yang paling mudah supaya kita dapat satu appearance yang very consistent. Okay. So sekarang ni setiap layer yang pertama tu, layer background tu kita boleh lockkan dia ataupun semua ni lah. Kita yang dah kita codekan semua ni kita boleh lock. Jadi kita hanya perlu usik layer yang berkenaan sahaja. Okey, contohnya kita nak tambah muzik ke, kita nak tambah video, kita nak tambah gambar dan sebagainya, kita hanya usik layer yang paling atas itu saja. Layer lain kita dah buat dah satu template dan kita duplicate je. So dah settle, sepatutnya tak perlu kita nak codekan banyak-banyak. Dan yang ini saja yang kita perlu buat. So coding untuk stop kat mana, okay, coding untuk setiap button macam mana nak buat, saya dah tunjuk dalam video-video yang lepas. So tolong tengok semula video tersebut. Okay, so pendek katanya mudah saja untuk kita jadikan Animate ini sebagai authoring tool kita. Okay, dengan syaratnya semua benda kita dah siapkan lah. Okay, dengan syarat semua benda kita dah siapkan. Okay, kita dah tahu menu nak pergi mana, about nak pergi mana, galeri nak pergi mana, dekat bahagian ni nak tunjuk apa. Okay, so adakah kita nak kena buat semua menu belah kanan? Tak, kita juga boleh buat menu duduk di atas pun boleh. Okay, contohnya okay, kita pergi pada galeri lah. Okay, kita nak tukar cara kita punya apa nama ni, cara susunan kita secara beza sikit boleh, tak ada masalah. Okay, dia ada dua susunan cara menu ni, sama ada menu ni duduk di belah kiri ataupun di duduk belah atas. Okay, ada dua cara. Okay, contohnya lah kita nak buat menu ni duduk belah atas. Okay, so kita susun dia ke atas. Alright, kita susun dia dekat atas. Boleh sahaja. Alright, kita susun. Okey, dan exit button tu kita letakkan di sebelah atas kanan.
Okay, boleh kecilkan sikit kot exit button tu. Okay, so yang ni kita panjangkan dia supaya kat bawah ni kita boleh letaklah segala konten yang diperlukan. So kita boleh buat macam tu juga. Alright. Jadi kalau kita publishkan nanti dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni dan menu ni pun boleh lah. Okay, kita boleh gunakan. Alright. So bergantung kepada cara awak nak buat. Sama ada nak buat menu di atas ataupun menu di tepi belah kiri. Cuma exit button ni tak boleh duduk merata. Dia mesti duduk sama ada di bawah. Tapi biasanya orang letak exit button ni di kanan belah atas lah. Okay, di kanan belah atas. Alright, so saya rasa itu je lah kot. Kalau apa yang saya nak tunjukkan untuk cara kita bina projek kita ataupun kita nak jadikan Adobe Animate ni sebagai kita punya authoring tool. So hopefully membantu dan selamatlah untuk menyiapkan awak punya projek. Okay, so hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.